Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita teruskan pembelajaran kita bagi mata pelajaran matematik tahun 3. Okey, tajuk masa dan waktu, subtopik sebut dan rekod waktu. Standard kandungan 5.1, waktu dalam jam dan minit. Standard pembelajaran 5.1.1, membaca dan mendapatkan maklumat daripada jadual waktu sesuatu aktiviti. Okey, murid boleh rujuk buku teks jilid 2, muka surat 25 hingga 27. Okey, cikgu akan ambil contoh di sini. Okey, seterusnya murid boleh rujuk muka surat 25, iaitu tajuk kelima, masa dan waktu. Okey, kamu tengok di sini diberi beberapa gambar, lebih kurang 6 keping gambar berkaitan dengan perkemahan perdana Sekolah Kebangsaan Idaman. Okey, di situ juga diberi satu jadual. Okey, bagaimana kita mari sebut dan merekodkan setiap aktiviti. Kita sebut dan kita rekodkan. Dia akan beri satu jadual, masa dan aktiviti. Okey, di sini penekanan untuk muka surat ini murid menyebut dan merekodkan aktiviti dalam gambar. Kita tengok gambar yang pertama, mereka berkumpul, berbincang. Apa benda kita nak tulis ni? Biasanya aktiviti bermula pada pagi. Kita tulis pukul 8 pagi. Berkumpul dan taklimat. Okey, murid berkumpul dan mendengar taklimat. Kita boleh berkumpul dan taklimat. Okey, seterusnya, gambar seterusnya, murid berjalan dalam hutan ni. Kita nak kata apa? Lepas pukul 8 pagi, kita terus pukul 8.30 pagi, kembara hutan. Nama aktiviti kita bagi, nama bergantung kepada kita lah, tak kisah. Kat sini kembara hutan, nama aktiviti dia. Gambar yang seterusnya, nampak macam murid cedera ni. Apa kat aktiviti dia? Kalau 8.30 pagi masuk hutan, selepasnya, jangan waktu sebelum pula, lepas pukul 8, kita anggap pukul 11.30 pagi. Aktiviti apa kita buat? Aktiviti pertolongan cemas. Okay, kita tengok gambar yang seterusnya. Tengah apa ni? Tengah makan. So, kita tulislah makan pukul 1 petang. Makan dan rehat. Okey, kita catat catat kat sini makan dan rehat. Okey, gambar seterusnya, murid sedang berkayak. Kita tulis petang 3.15 petang, berkayak. Dan gambar yang terakhir, ada unggun api tengah malam ni. Apa dia? Kita kata 9 malam, aktiviti unggun api. Okey, ini contoh kamu menyebut dan merekod aktiviti. Kamu tengok gambar, kamu sebut dan kamu rekodkan aktiviti. Daripada jadual macam ni, nanti selepas nanti kamu akan boleh keluarkan maklumat. Okey. Okey, kita tengok di sini apa dia kata, maklumat yang boleh contoh dia keluarkan maklumat, dia kata apa? Aktiviti berkayak. Okey, daripada jadual dia tengok apa? Dia tengok maklumat aktiviti berkayak bermula pada pukul 3.15 petang selepas makan dan rehat. Okey, daripada jadual dia boleh keluarkan berkayak pukul 3.15 petang selepas makan dan rehat. Okey. Ini lepas ni nanti contoh seterusnya kita akan belajar. Kita akan belajar mengeluarkan maklumat daripada jadual. Okey, contoh yang seterusnya, muka surat 26, sebut dan rekod waktu. Okey, di sini diberi jadual. Dalam buku teks kamu dia beri jadual. Kamu tengok jadual hari anugerah cemerlang Sekolah Kebangsaan Idaman. Atur cara majlis. Okey, atur cara majlis. Kamu tengok apa yang cikgu dia kata. Dia kata apa? Lihat atur cara ini. Okey, kalau kamu tengok atur cara dia tersusun dengan rapi. Daripada 7.30 hingga pukul 8, 8 suku, 8.20, 8.30, 8.40. Dia semakin meningkat waktu dia mengikut urutan. Kalau kamu nak bina jadual pun sama juga. Kena ikut urutan. Senang kita nak keluarkan maklumat. Okey, kita tengok di sini 7.30 pagi ketibaan ibu bapa dan murid. 8 pagi ketibaan tetamu terkehormat. 8.15 pagi bacaan doa. 8.20 pagi nyanyian lagu negaraku dan lagu sekolah.
8.30 pagi, 8.30 pagi ucapan guru besar, 8.40 pagi ucapan tetamu kehormat, 8.50 pagi penyampaian anugerah dan CJ, 20 pagi jamuan dan 11 pagi bersurat. Okey, kamu tengok apa yang contoh dalam buku teks bagi anak murid dia keluarkan maklumat. Dia kata apa? Contoh yang pertama, ibu bapa dan murid perlu tiba pukul 7.30 pagi. Okey, betul kan? Ketibaan ibu bapa dan murid 7.30 pagi. Maksudnya ibu bapa kena tiba. Dari sinilah kita keluarkan maklumat daripada jadual. Tengok contoh yang seterusnya, apa murid kata. Selepas itu ketibaan tetamu kehormat pada pukul 8 pagi. Dia kata selepas pada ketibaan ibu bapa dan murid, ketibaan tetamu kehormat pukul 8 pagi. Okey, bila kita ada jadual yang elok, yang cantik macam ni, kita boleh keluarkan maklumat. Tengok contoh yang seterusnya. Apa dia kata? Majlis akan tamat pada pukul 11 pagi. Dia boleh keluarkan maklumat. Banyak lagi maklumat yang kamu boleh keluarkan. Contoh, kamu kata apa? Selepas ucapan guru besar ialah ucapan tetamu kehormat pada pukul 8.40 pagi. Contoh. Lain contoh lagi kamu boleh. Sebelum penyampaian anugerah dan CJ ialah ucapan tetamu kehormat pada pukul 8.40 pagi. Pun boleh kamu buat macam tu. Tak ada masalah. Itu bergantung kepada murid. Kefahaman kamu berkaitan dengan jadual yang diberi. Okey, kita tengok contoh soalan dibagi di bawah. Penyampaian anugerah dan CJ bermula pada pukul berapa? Penyampaian anugerah dan CJ. Pada pukul 8.50 pagi. Okey, letak jawapan kat sini. 8.50 pagi. Sebelum itu ada apa? Sebelum 8.50 pagi, 8.40 pagi. Pada pukul 8.40 pagi, apa dia? Kita tengok. Sebelum ucapan tetamu kehormat. Kamu ambil ucapan tetamu kehormat, kamu letak dekat sini. Kamu boleh guna untuk waktu sebelum, waktu semasa dan waktu selepas sesuatu aktiviti. Kamu nak buat ayat, nak keluarkan satu kenyataan daripada jadual yang diberi. Kita tengok contoh yang seterusnya, muka surat 27 nombor 2. Contoh nombor 2, jadual acara sukan. Okey, dia bagi jadual, ada acara, ada aktiviti, ada masa. Ada acara, ada masa. Okey, kita tengok di sini. Kita tengok apa yang murid cakap dekat bawah ni. Kita tengok dalam buku teks ada. Okey, acara pertama bermula pukul 10.25 pagi. Kamu tengok acara dia ada 4 acara. Acara pertama mula pada pukul 10.25 pagi. Okey, dia kata pula acara selepas itu. Okey, selepas itu ialah acara apa? Acara lari 200 meter pada pukul 11.05 pagi. 11.05 pagi. Dan seorang lagi rakan dia kata apa? Lompat jauh ialah acara sebelum. Lompat jauh adalah acara sebelum apa? Sebelum lontar peluru. Pada pukul berapa lompat jauh? 11.30 pagi. Okey, sama macam yang cikgu cakap tadi. Kamu boleh guna waktu sebelum, semasa dan selepas. Kalau waktu sebelum, contoh kamu kata apa? Sebelum lari 200 meter ialah acara lari 100 meter. Ataupun kamu boleh kata yang semasa, lari 200 meter pada pukul 11.05 pagi. Ataupun kamu boleh beritahu yang selepas. Selepas lari 200 meter ialah acara lompat jauh pada pukul 11.30 pagi. Itu ada beberapa contoh kamu boleh. Contoh dia kata bincangkan masa bagi acara yang lain. Okey, kamu boleh bincangkan. Kamu boleh kata apa? Acara yang terakhir ialah lontar peluru pada pukul 12.15 tengah hari. Itu beberapa contoh yang cikgu bagi. Kamu boleh nampak dah macam mana nak buat. Okey, kita tengok contoh. Tengok, cuba ini. Muka surat 27 dalam buku teks belah bawah sekali tu. Cuba ini. Okey, kita tengok jadual yang diberi. Lihat sebahagian jadual waktu kelas dan jawab soalan di bawah. Okey, ini sebahagian jadual waktu kelas, sebahagian sebelum rehat ni. Selepas rehat tak ada. Tulis maklumat dalam bentuk petikan. Kita tengok soalan dia dulu.
Perhimpunan bermula pada pukul. Okey, kita tengok mana perhimpunan. Okey, perhimpunan hari Isnin. Perhimpunan bermula pada pukul berapa? 7.45 pagi. So, jawapan kita tulis 7.45 pagi. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Soalan yang kedua di kelas pendidikan kesenian tamat pada pukul. Mana kelas pendidikan kesenian? Kita baca. Kita nak baca maklumat daripada petikan yang jadi. Oh, ni pendidikan kesenian. Dia kata nak waktu tamat, waktu yang terakhir. Kita tengok, oh 10.15 pagi. So, kita kata apa? Kelas pendidikan kesenian tamat pada pukul 10.15 pagi. Okey, itu salah satu contoh. Bagaimana pula tulis maklumat dalam bentuk petikan? Dalam bentuk petikan, kamu baca je, kamu tengok. Contoh, kamu keluarkan satu maklumat. Contoh, kamu kata apa? Mata pelajaran matematik. Okey, kamu boleh kata mata pelajaran matematik diadakan sebanyak 2 kali, iaitu pada hari Isnin pada pukul 9.15 hingga 10.15 pagi dan hari Rabu pukul 7.45 pagi sehingga 8.45 pagi. Contoh iaitu bentuk petikan. Ataupun kamu boleh kata murid rehat pada pukul 10.15 pagi sehingga 10.35 pagi. Itu contoh cikgu bagi ya. Banyak lagi contoh yang kamu boleh beri. Contoh kamu kata apa? Kelas bahasa Melayu pada hari Selasa, iaitu pada pukul 8.15 pagi hingga 9.15 pagi. Ataupun kamu boleh kata macam ni, pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan bermula pada pukul 7.45 pagi. Boleh juga macam tu. Ataupun kamu kata mata pelajaran sains tamat pada pukul 10.15 pagi pada hari Selasa. Situ contoh. Kamu tulis maklumat dalam bentuk petikan. Okey, cikgu rasa setakat tu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap murid faham apa yang cikgu terangkan. Sekiranya murid ada masalah, boleh berhubung dengan cikgu. Murid boleh tengok buku aktiviti, boleh jawab soalan dalam buku aktiviti. Okey, sekian. Terima kasih.